menyambut Hari Guru ya. Jadi apa nama sebagai mengikati Hari Guru ini, elok juga kita membincangkan mengenai sains pendidikan, terutama arah tuju ya, sains pendidikan tersebut. Dan itu penting juga bagi kita untuk beri satu penilaian ya. Apakah yang kita maksudkan dengan menuju aras tinggi ya, menuju aras tinggi. Jadi sebelum tu ini adalah perkara-perkara yang kita perlu ingat ya, bahawa apa saja yang kita bincangkan ya, ini bukanlah satu beban bagi kita ya, kerana jika tidak ada beban yang berat jika Allah menghendaki, jadi kebanyakannya apa yang kita sanggup buat ya, apa yang kita sanggup buat. Jadi dalam hal ini kita perlu ya melihat diri kita ya, kita mengubah hati kita jika mampu mengubah dengan lidah. Dan kalaulah kita nampak satu kemungkaran, taklah kita membencikannya, dan kita berazam ya, tidak melakukan kemungkaran itu, dan kita berazam juga untuk berubah ya, apabila kita menghadapi kemungkaran. Jadi apa nama sebagai biasa ya, saya again kali, jadi siapa yang berminat untuk buku ni boleh just hantar RM30 ya kepada akaun saya ambil nombor akaun dia akan nama Kamal Azizi, dan hantarkan bukti pembayaran dan alamat pos. Jadi saya akan hantar nantilah dengan pos. Dua buku yang menjadi rujukan ya, bagi pembentangan pada malam ini ialah rubrik alternatif, iaitu satu cadangan rubrik yang telah saya berikan. Dan mengapa saya mencadangkan rubrik ini dan juga counter kepada rubrik Bloom yang banyak digunakan pada ketika ini. Dan saya juga telah mengarang pendidikan aras tinggi khas ya, sebagai memperjelaskan apa yang dimaksudkan dengan pendidikan aras tinggi ya, walaupun dari segi konsepnya agak berbeza ya. Apa yang saya akan bentangkan ini berbanding dengan apa yang Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga banyak ya negara-negara di dunia yang menggunakannya. Kerana saya rasa kita sebagai negara Islam ya, sepatutnya mempunyai aras pendidikan yang tinggi yang berbeza dengan apa yang telah diketengahkan oleh Bloom. Okey. Selain daripada itu, kalau siapa yang juga berminat pada buku saya juga, saya telah karangkan Reformasi Sistem Kewangan Islam Bunga Sifar, yang ini yang saya telah bentangkan yang lalu, dan buku ini telah siap untuk di apa nama, kalau siapa yang berminat untuk baca. Dan Serangan Atas Islam Madani yang saya telah sebutkan juga pada minggu-minggu yang lepas ya, pun telah dipublish. Jadi sekarang ni ada 4 buah buku yang boleh kita rujuk ya, kalau ingin ya, berminat ya, di atas apa yang pembentangan saya. Jadi untuk mencapai matlamat pendidikan ini ya, pertama kita faham, kita memiliki kita tujuan dan sasaran yang jelas. Kerana bila kita buat pendidikan, kalau kita tak jelas apa yang kita mahu, maka ianya akan lost lah, akan hilang begitu saja. Dan amat merugikan lah, terutama sekarang ni kita melalui pendidikan daripada prasekolah pada sekolah dan kemudian masuk ke universiti dan seterusnya. Jadi kita perlu tahu apa dia tujuan dan sasaran yang jelas. Yang kedua ialah kita perlu menerapkan kurikulum yang tepat ya. Kadang-kadang kita dapati ya, walaupun kita dah tahu tujuan dan sasaran, kalau kurikulum yang disediakan ya, untuk mencapainya tidak bersepadanan ya. Jadi apa yang kita melihat sekarang, apa yang berlaku ialah kita mempunyai falsafah ya, pendidikan yang amat baik sekali, tetapi malangnya kurikulumnya tidak ya, menerapkan apa yang dinyatakan ya, di dalam falsafah tersebut. Dan yang ketiga, kita perhatikan metod pengajarannya. Metod pengajarannya mengikut cara Rasulullah ada berbeza ya, amat berbeza dengan banyaknya. Dan detailnya saya sebutkan dalam buku rubrik saya, apa yang bagaimana Rasulullah mengajar ya, para sahabat ya. Dengan itu kita dapati ya, mereka mempunyai satu attitude dan juga cara pemikiran yang agak unik ya, yang menyebabkan mereka boleh memerintah satu dunia ya, selepas itu.
Dan yang keempat ialah cara kita memonitor dan evaluasi. Yang ini akan meletakkan kepentingan yang akan memastikan tujuan dan sasaran yang kita mahu tersebut akan memberi kesan terutama kepada murid dan juga kepada guru sebagai guide untuk kita memastikan pembelajaran yang berlaku itu adalah berkesan ataupun tidak. Dan yang paling penting ialah kita perlu melibatkan keluarga dan masyarakat. Kalaulah kita masih berada di awang-awangan dan tak boleh membawa apa yang kita laksanakan pendidikan itu, maka tak ada makna lah hanya setakat untuk menjadi burung kakak tua saja, mengulang apa yang diulang oleh semua orang dalam dunia, tetapi tidak ada dibawa kepada mana dan tidak berguna kepada masyarakat. Dan kadang-kadang dia menyebabkan juga merosakkan masyarakat. Sebagaimana apa yang kita lihat sekarang ini, iaitu negara kita mempunyai satu kelemahan yang agak ketara sehingga seluruh dunia memperkatakan mengenainya, iaitu rasuah. Rasuah. Inilah dia hasil daripada pendidikan yang kita ada sekarang ini. Dan untuk memastikan impak yang kita inginkan, jadi kita perlu berperanan, kita perlu bekerjasama sesama kita untuk memastikan bukan sahaja pemerintah, pendidik, anak didik itu sendiri, itu murid, keluarga dan masyarakat. We have to work together, dan bersama-sama. Jadi ada beberapa tujuan utama pendidikan sebenarnya yang kita fahamkan, itu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Yang ini adalah standard lah. Kalau kita tengok dalam mana-mana perbincangan mengenai kurikulum, dia akan menyebutkan ini, itu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua ialah meningkatkan kemampuan berfikir, dan ini selalu dipentingkan. Selalunya bila kita cakap mengenai pendidikan adalah ke arah berfikir. Walaupun kita sebagai orang Islam mempunyai pandangan yang berbeza dari segi entiti seseorang tu. Kita bukan hanya ada akal, tetapi kita juga ada hati ataupun emosi. Dan yang perkara ini yang selalunya missing, yang selalu saya bawakan dalam perbincangan saya dalam pendidikan. Dan tiga ialah bentuk karakter dan sikap. Yang ini ada disebutkan, tetapi bagi saya, kalaulah yang bahagian dua itu kemampuan bukan sahaja berfikir tetapi mengawal emosi, maka secara tak langsungnya dia akan membentuk karakter dan sikap. Jadi dia adalah turutan sebagai the complete picture, melengkapkan gambar keseluruhannya. Dan dia menyiapkan siswa atau murid untuk hidup mandiri, maknanya dia boleh hidup sendiri. Jadi ini yang penting, apa yang kita dapati sekarang ni. Walaupun dia dah graduate, dia masih duduk dengan ibu bapa dia, tak tahu pun macam mana dia nak buat, apa dia nak buat, dan dia tak tahu arah ke mana dia nak pergi, dan dia tak faham pun apa dia patut dilakukan. Jadi ini amat menyedihkan, maknanya hasil pendidikan yang dilaluinya daripada sekolah dan juga ke universiti menunjukkan bahawa dia tidak boleh membentuk satu kematangan berfikir. Inilah satu kelemahan yang kita harap. Kalau boleh kita atasi, maka kita akan dapat orang-orang seperti Ali bin Talib dan lain lagi, iaitu sahabat-sahabat Rasulullah yang muda-muda. Tetapi bila mereka menjadi dewasa, mereka menjadi pemimpin, menjadi orang-orang yang berguna. Dan we are not talking about seorang. Kalau tengok dalam sejarah dan sirah, kita dapati sahabat-sahabat Rasulullah itu ramai, beratus ribu. Dan mereka ini bila Rasulullah meninggal, wafat, maka mereka keluar untuk berdakwah, dan ciri-ciri dan keunikan mereka ni amat jelas. Dan bila mereka berada dalam masyarakat di mana juga, tak kira lah sama ada di Jazirah Arab ataupun di India, di China ataupun di mana-mana, mereka ni unik dan selalu menjadi perhatian. Mengapa kita tidak, pendidikan kita tak boleh membentuk murid-murid seperti ini? Yang ini yang saya selalu memikirkannya bila melihat apa yang berlaku sekarang ini. Jadi jenis murid yang terbentuk itu bergantung kepada bagaimana sistem pendidikan itu. Yang ini yang menjadi masalah kita yang sebenarnya. Jadi penting bagi guru dan murid untuk memahami tujuan pendidikan itu sendiri. Dan dia mesti faham apa dia tujuannya. Sebenarnya dia belajar. Adakah setakat untuk akhirnya dia boleh berfikiran tinggi
Jadi apakah yang dimaksud kepiawaian tinggi yang diperlukan? Adakah setakat berinovasi ataupun bagaimana? Yang ini persoalannya yang saya akan bincang hari ini. Okey, saya akan beri satu takrifan aras tinggi ya yang berbeza sedikit ya. Dan normal aras tinggi ialah di dalam Kementerian Pendidikan dan juga di sekolah-sekolah dan kementerian atau tempat lain ialah dia mencapai reka cipta, ya boleh mereka cipta. Maknanya dia berinovatif. Tetapi saya minta maaf. Saya nak bagi satu takrifan lain untuk aras tinggi. Dan kan itulah tajuk ya buku ni. Presentation ni. Minta maaf. Jadi takrifan aras tinggi yang saya akan bawa ialah mengenai ketuhanan. Bagi saya, bila saya cakap mengenai aras tinggi, ialah mengenai Tuhan. Maknanya kita kena membentuk anak murid kita supaya mereka mengenal Tuhan. Itu adalah tahap yang kita mahu. Bukannya untuk mereka boleh mereka cipta. Adakah berarti kita tak nak mereka cipta? Boleh. Tetapi itu bukannya perkara yang penting. Itu bukannya aras tinggi yang kita mahu. Kita mahu aras tinggi di mana mereka mengenal Tuhan mereka. Mereka mengenal Tuhannya. Tukar repercussion di antara reka cipta dan ketuhanan. Yang itu saya akan bincangkan juga pada malam ini. So aras tinggi ya, kalaulah the normalnya kita boleh mereka cipta melawan dengan di mana aras tingginya kita cuba ya mengenal Allah, mengenal Tuhan kita. Mungkin ada yang menyoal, bagaimana pula dengan orang yang bukan Islam? Tetapi kita kena faham ya, kita ada rukun negara. Rukun negara kita yang pertama ialah mempercayai Tuhan, adanya Tuhan. Jadi berarti kita sebagai masyarakat majmuk di Malaysia, kalau accept the idea bahawa Tuhan itu ada, bagaimana pula dengan etis? Memang rukun Tuhan. Jadi bila kita lihat dekat situ, maka apa konsep yang saya nak bawa ni iaitu suami apa dia Tuhan itu dan siapa dia Tuhan itu, ianya sepatutnya tidak menjadi masalah ya, walaupun dalam masyarakat majmuk. Jadi punca kepada mengapa kita pilih belumnya taksonomi. Dalam belumnya taksonomi dia bermula dengan reference, mengingat, dan faham, kemudian menggunakan, analyze, evaluate dan akhirnya create. Ataupun mengikut satu pandangan yang lain yang agak kontroversial sikit, dia kata kita yang sebenarnya create dulu, kemudian kita evaluate, kita analyze, kita apply, kita understand, baru kita remember. Itulah interestingnya ya, kalau kita melihat dari segi cara kita belajar, seorang kanak-kanak belajar yang sebenarnya dia akan mula dengan create. Dia bukannya mula dengan mengingat, kerana apa yang dia ingat kalau dia tak tahu apa pun dah. Jadi kalau nak fikirkan macam tu ya, jadi dia akan cuba create something. Apabila dia create something, ni jadi apa? Itu baru dia evaluate, dia analyze, dan akhirnya baru dia tengok, oh ini rupanya aiskrim yang dia suka. Jadi baru dia remember ini aiskrim. Bukannya dia tiba-tiba dia tengok, ini aiskrim. Tak ada, dia tak remember dulu. Jadi ini adalah some of the, kalau kita fikirkan ya, belum taksonomi punya konsep yang kita gunakan dan juga seluruh dunia gunakan. Minta maaf lah kalau saya terkasar di situ. Jadi kritikannya adalah kerana dia memang tak boleh difikirkan sebagai satu konsep ya. Kalau kita fikir secara logik ya, apa yang berlaku ialah kita terlampau taksub ya dengan Bloom ini, dan disebabkan oleh kita terlampau taksubnya, maka kita telah membahagikan taksonomi Bloom ini kepada dimensi proses berfikir pula ya. Jadi kita kata pengetahuan, pemahaman dan penerapan ini adalah lower order of thinking skill, dan high order of thinking skill ada analisis, sintesis dan evaluasi. Dalam evaluasi ataupun pembentukan reka cipta. Okay? Jadi itu yang akhirnya terjadinya high order of thinking ni, dan konsep ini terlampau
gembar-gemburkan sehingga seakan-akan semua orang mesti capai yang itu. Itu semua orang mesti capai yang itu. Uh, tapi poin yang saya nak bawa di sini ialah memang kita tak ada masalah dari segi untuk mencapai, tetapi jangan letakkan ini sebagai sesuatu yang the ultimate aim, bukan the ultimate aim. That is not the ultimate aim. Itu adalah byproduct saja, bagi saya ialah byproduct saja. Okay, so ini dia masalahnya, BAT ni, aras tinggi, berfikir pada aras tinggi. Jadi konsepnya ialah thought dengan loss, dan kemahiran ini perlu dibentuk oleh kepada pelajar-pelajar, dan ini diemfasiskan dalam Kementerian Pendidikan. Maka kita perlu buat reformasi, kita akan tukar, dan mereka cuba membentukkannya dalam kurikulum, pedagogi dan pentaksiran. Tapi malangnya falsafah dia tidak berkait dengan semua ni. Kerana dalam falsafah, perkara yang paling penting dalam falsafah pendidikan kita ialah menjadi manusia yang baik. Jadi macam mana you nak jadi manusia yang baik? Adakah baik itu berarti dia boleh berfikir dengan tinggi? Ini yang saya akan kontradik, di mana apa yang dimaksud baik itu ialah kesyumulan seseorang individu tersebut. Dia boleh berinovasi, dia boleh hidup dalam masyarakat dan boleh melayan bagaimana masyarakat itu yang berada di sekelilingnya dengan baik. Okey, jadi impact memilih konsep Bloom ini, kita dapati dia hanya berkait kepada information, information yang banyak diterimakan, dan apabila dia banyak terima, dia akan macam orang main rugby lah, dia langgar orang, tak peduli orang tu, pasal bagi dia emotion tak ada, emotion bukan kan daripada pendidikan dia. Tak kira siapa je datang depan dia, dia langgar. Apa yang dia perlukan, itu yang penting. Orang lain tak penting. Jadi bila, walaupun dia work sebagai satu team, dia hanya fikir, me. Okay, sini you. Orang lain tak penting. Because pada dia, kerana konsep belum ialah orang yang paling tinggi sekali yang akan boleh mereka cipta. Jadi ini dia implikasi dia. Jadi kita, apa yang berlaku sebenarnya, kita dapati tidak, kita work as a team, kita berbincang bersama-sama, dan daripada persamaan tersebutlah maka kita akan dapat membentuk satu daya usaha atau kerjasama yang baik. Okay, so itu yang saya maksudkan. Jadi, apakah ada hilangnya kemanusiaan? Yang di sini hilangnya kemanusiaan. Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim bercakap bahawa telah hilangnya kemanusiaan di dalam sistem kewangan, dia sepatutnya continue lagi. Bukan itu saja, dalam pendidikan pun dah hilang kemanusiaan tersebut. Kerana kita dapati terlalu banyak benda-benda yang berkait dengan kemanusiaan itu, sebagai contoh integriti dan lain-lain lagi yang baik-baik itu semua dah tak ada. Wah, hari itulah dia falsafah pendidikan kita. Tapi kita tidak menganggap falsafah itu adalah penting. Mungkin ini adalah kelemahannya. Jadi kita kena faham mengapa boleh keadaan seperti itu. Kerana manusia ini adalah dari segi nature-nya adalah dual. Ada dua, iaitu rohnya dan juga jasadnya. Jadi saya sengaja tunjuk contoh-contoh ini kerana nak membezakan antara keduanya, bahawa keduanya boleh dipisahkan. Jadi inilah dianya, dan satu perkara yang unik dari segi sains, kita dapati bahawa kedua-duanya ini ada berkaitan, iaitu di antara jasad yang diwakili oleh akal dan juga hati yang mewakili roh, dan keduanya kita dapati daripada sains bahawa hati itu, kalau dalam kita ini sebenarnya jantung itu membekal darah ke akal, dan ini membentuk pemikiran akal. Adakah kalaulah mati je otak, matilah ke semua, tak ada lah, kerana jasad itu sendiri tak penting. Yang penting ialah pengepaman darah itu ke akal. Jadi bila dia dah tak ada, maka dia mati. Maka jasadnya jadi tak berguna. Jadi sesiapa yang pernah memandikan mayat, saya pernah memandikan mayat beberapa kali, saya dapati bahawa badan itu kaku sejuk, dan kaku tegang.
dia tak ada rasa kepanasan itu. Jadi bagi siapa itu saya suggest minta maaf. Apabila kita angkat mayat itu, kita akan rasa dia kaku. Dia tak boleh bergerak. Dan memang satu perkara yang ingin saya maklum. Dia orang kalaulah dia tengah meninggal apa tangan dia menjauh, jadi susah untuk kita menegakkan balik tangan dia. Jadi kerana dia dah kaku, dia dah tak ada dah. Apa yang tak ada ialah rohnya. Jadi rohnya ni we need to educate bukan saja jasad dia which is yang represented oleh akal, tetapi rohnya itu yang paling penting. Kerana roh itu adalah segala-galanya yang menyebabkan bagaimana dia akan bersifat later, mempunyai sifat-sifat yang kita mahu. Jadi dalam Islam ini adalah pandangan Islam yang sebenarnya, dan adanya unsur jasmani dan ada unsur roh. Jadi kedua-duanya ni tapi kalau nak go detail panjang lagi, roh itu ada nafsu, unsur nafsu, dan ada lagi lebih detail lagi. Tapi itu tak penting yang buat masa ini kita anggapkan bahawa ada dua unsur, iaitu unsur jasmani dan unsur roh, dan akal itu mewakili jasmani, nah roh itu diwakili oleh emosi, iaitu perasaan kita, apa yang kita rasa. Itulah dianya. Tetapi apa yang kita, apa orang kata, jasmani pula ialah apa yang akal itu boleh lakukan. Sebagai contoh, kita bersolat, orang selalu kata saya buat solat, tapi apakah dia solat itu mengikut Islam adalah apa orang kata, mengelakkan kita daripada melakukan keburukan ataupun kemaksiatan. Tetapi kita dapati orang tu solat tapi dia masih buat maksiat. Kerana dia hanya menumpu kepada jasadnya saja, iaitu pergerakannya, rokok, sujud dan lain-lain. Tetapi dari segi emosi dan daripada hatinya, dia tidak ada kesan. Kerana dia tak di-educatekan itu. Oleh kerana tak di-educate, pergerakan dia, rokok, sujud dan lain-lain itu tidak bermakna langsung. Tidak bermakna langsung. Jadi ini adalah fitrah yang sebenarnya, fikiran fitrah orang barat. Kerana orang barat pula ada mempunyai pemikiran fitrah dia yang berbeza. Iaitu dia kata mereka dah berdosa, kita ni semua berdosa. Dan ada juga yang rasa bahawa kita ni bersih, daripada Islam separuh dia. Dan ada juga yang mengatakan macam-macam lah. Tetapi mereka tidak, agak susah untuk mereka menerima konsep yang Islam itu unsur jasmani dan unsur roh. Jadi kita kena bawa balik. Kerana manusia ni terjadi daripada kedua-duanya. Dan adakah ini satu yang saya reka sendiri? Tidak. Kerana Rasulullah ada bersabda bahawa apabila umur bayi itu berumur 120 tahun, bukan saja Rasulullah, tapi dalam Al-Quran juga disebut, apabila dia berumur 120 tahun, maka ditiupkan roh ke dalam jasad dia. Pada jasad dia. Jadi berarti roh tu dikombinkan dengan jasad ataupun tubuh badan dia tu ketika dia berumur 120 hari selepas dilahirkan. Jadi kita nampak mengenai perkara ini. Jadi dalam Islam hal ini kita tak boleh deny, kita tak boleh deny. Tetapi kalau kita tanya kepada beberapa orang pendidikan, ada yang menanyakan, betul kan? Inilah dia masalah kita. Kita lebih percaya kepada buku-buku yang bukan Islam daripada Al-Quran dan Sunnah. Inilah kelemahan kita sampai sekarang ni. Saya nampak ini adalah kesan daripada penjajahan. Penjajahan. Penjajah telah masukkan idea ini, dan malangnya kita termasuk ahli-ahli pendidik yang supposed to be yang berilmu, yang willing untuk berfikir, menutupkan pemikiran dia dalam hal ini. Dan dari segi kajian kita pun, saya tak payah untuk apa orang kata bincang lebih lanjut lagi. Kerana intelijen itu sendiri pun, kerana dia naturally intelijen tu ada, ancestral, interpersonal, bodily, linguistik. Ada yang bahasa saya sendiri tak pandai bahasa, tapi ada seorang kawan saya tu,
Dia boleh belajar bahasa sampai 12 bahasa. Dia kata tak ada susah pun. Kerana Tuhan telah beri dia akan ilmu tersebut. Jadi ini pun dah jelas menunjukkan bahawa kita tak boleh ya menganggap bahawa ada satu saja ya dan cuba menumpu kepada yang satu itu. So mengapa kita penting? Jadi bagaimana kita nak tahu ya seseorang itu mengenali Tuhan? Ya kadang-kadang orang kata, macam mana kita nak tahu? Ini sebenarnya hard untuk train murid kita, macam mana kita nak tahu. I'm sorry to say lah, orang yang mengatakan macam mana dia nak tahu, macam mana guru tu nak tahu murid tu kenal Tuhan atau tidak, suruh dia baca Al-Quran surah Al-Anfal ya, ayat nombor 2 yang Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Ini satu ayat aja, ada banyak ayat lagi. Sesungguhnya orang beriman itu adalah mereka apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Apabila dibaca ayat-ayatnya, bertambah iman mereka. Dan hanya kepada Tuhan dah mereka bertawakal. Jadi kalaulah kita tak kenal Tuhan, rasanya kita akan gementar ke tak? Kita tak akan gementar. Kerana selalunya kita ni pun ya, kalaulah saya tak kenal itu guru besar, dia lalu depan saya buat tak tahu dah. Tapi kalau kita tahu itu adalah guru disiplin, apa yang saya buat pun saya sorok. Saya hanya akan tunjuk jalan yang betul. The question is, mengapa kita perlu mengenal guru besar? Mengapa kita perlu mengenal guru disiplin? Wahal untuk Tuhan, tak perlu kenal. Tak perlu kenal. Jadi, dalam education system kita tak ada ni yang untuk mengajar mengenal Tuhan. Inilah dia satu masalah kita ya pada ketika ini. Jadi, ciri-ciri orang beriman itu antara lain dia merasa takut kepada Tuhan. Bertambahnya keimanan, ya, menyerahkan segala urusannya kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Jadi ini penting. Itu ciri orang beriman. Orang beriman berarti orang yang percaya, orang yang percayai bahawa Tuhan itu ada. Jadi mereka ada punya sifat-sifat ini. Memang diterangkan. Tak perlu saya pula nak tambah-tambah. Saya bukan tambah, saya ambil aja mengenai perkara ini. Okey? Jadi saya cadangkan satu taksonomi yang lebih baik lagi, iaitu taksonomi rohani. Dia bermula dari kita sedar dan kita berserah diri, kita bersyukur, kita yakin, kita percaya bahawa hakikatnya kita tak boleh mengawal dan akhirnya kita akan dapat mengenali Allah. Jadi ada tahap-tahapnya sebagaimana Bloom's taksonomi. Kita pun ada taksonomi rohani yang berperingkat-peringkat ya. Dalam buku saya itu ada diterang lebih detail, tapi saya ambil ringkasan di sini kerana tak cukup masa ya untuk membincangkannya. Jadi kita sedar ya pada kesedaran akan peraturan Allah yang mengatur kehidupan dunia ini. Bahawa itu kita kena ajar murid kita. Kemudian kita, oleh kerana kita dah sedar, kita serah bahawa ada pilihan. Ya. Tuhan bagi kita pilihan. Sama ada nak ikut ataupun tidak. Ya, apa yang diperintahkan oleh Allah tersebut. Ya, ini adalah pilihan. Kerana Islam bukanlah agama yang memaksa. Orang yang memilih Islam itu bukan kerana apa? Kerana dia adalah yakin bahawa itu adalah agama yang terbaik. Kalaulah dia masuk Islam kerana nak kahwin, then that is wrong. That is wrong. Untuk kahwinlah, dapatlah dia kahwin. Jadi dia tak dapat apa-apa lah. Tetapi kalau dia masuk Islam dengan yakin, which is Allah beri pilihan tersebut, dan apabila kita realize bahawa sebenarnya pilihan yang Allah beri itu adalah kita sepatut bersyukur ya. Kerana pada at the end of the day, Allah yang memberikan kita. Kalau dia tak beri kita pilihan untuk mengikutinya, maka kita akan sesat. Sesatnya. Sering ini kita dapati dalam Al-Quran banyak. Diceritakan bahawa kalau Allah nak sesatkan, maka sesatlah. Tak ada siapa yang boleh buat apa. Kalau katakan saya nak dapat duit 1 juta, Allah kata saya patut dapat. Saya dapat 1 juta. Tak ada siapa yang boleh stop bahawa saya akan dapat 1 juta. Ini dia. Jadi kita kena bersyukur kepada Tuhan.
Dan selepas itu kita bersyukur, kita melihat diri sendiri bahawa kuah yang lengkap bila kita kata bertakin bahawa adanya Allah dan Allah akan membantu kita. Dan apabila perkara ini kita realize bahawa kita ni yang sebenarnya lemah, kita bergantung kepada Allah. Dan kalau Allah tak ada, Allah tak decide tak nak bagi, maka kita tak boleh kita buat apa-apa. Jadi dengan itulah berarti kita telah pun mengenal Allah. Dan bila kita kenal Allah, kita tidak akan sombong, kita tidak akan kedekut, kita tidak akan apa orang kata membuat kemungkaran sebagaimana rasuah. Kita tak akan buat apa nama perkara-perkara yang akan menzalimi orang lain. Kerana kita tahu bahawa kita ini sebenarnya kerdil saja. Sesuatu entiti yang kerdil. Ya, kerana adanya Tuhan. Dan apabila kita tahu ada Tuhan, maka kita kena ingat bahawa akan ada hari pembalasan. Dari hari pembalasan. Jadi dengan itu kita akan buat secara yang terbaik kerana kita hendak mendapatkan pahala. Dan kita akan buat apa yang sepatutnya diperintahkan oleh kita dan kita tidak akan apa orang kata melakukan banyak perkara yang berlaku sekarang ni. Ahli politik yang menipu kerana politik. Ada sestik menipu kerana politik. Ada yang orang kata mengutuk orang lain kerana politik kononnya. Ini semua salah. Ini semua salah. Dan kita tak harus kondon orang seperti ini. Tetapi malangnya, pendidikan kita bukannya mengikut taksonomi ini. Dia mengikut taksonomi Bloom yang suruh supaya proud. Yes, I'm the inventor. I am the inventor, dia kata. Jadi semuanya mengajar kita kepada kesombongan, mengajar kita bahawa kita lebih daripada orang lain. It's all me, 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 me. Itu dia punya konsep. Jadi, kalaulah mengikut taksiran ini, kita cadangkan, sebagai seorang murid, kalau kita nak lihatlah tahap dia. Jadi, kita hanya perlu menyoal kepada dia, mengapa melakukan sesuatu perkara dalam taksiran ini. Yang pertama, kalau dia mendapat keuntungan dunia, maka dia perlukan balasan yang baik. Kerana hendak pergi syurga. Jadi, sikap ini adalah dia balasan baik. Dan kita harap, umur maksimum perlu dicapai ialah umur 3 tahun hingga 7 tahun. Okay? Dan kalau dia berterima kasih kepada Allah, dia mengikut kehendak Allah dan takut kepada Allah, ini dinamakan dalam agama kita kemanisan iman. Dia dah ada kemanisan iman. Jadi ini umur 9 tahun, 12 tahun dan 15 tahun. Dan akhir sekali, kalaulah dia mencapai ma'rifatullah, iaitu tanggungjawab hamba, dia kata dia hamba, maka dia kena buat tanggungjawab. Jadi kita tak perlu paksa dia, kerana dia lakukan kerana cinta. Asyik cinta. Kita apabila melakukan kerana kita suka, dia tak ada problem, tak perlu paksa, tak perlu cari rotan, tak perlu cari apa orang kata nak buat curfew ke, nak buat undang-undang ke yang boleh diikut. Kerana dia tahu Allah sentiasa melihat. Allah sentiasa melihat. Kalaulah kita boleh dapat apa nama mengikut ini by umur 70 tahun, dia adalah orang yang kita boleh harap bukan sahaja semasa peperangan, tapi untuk memerintah negara ataupun untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawab dan amanah yang diberikan oleh negara, rakyat dan lain-lain. Inilah yang kita hendak. Kita hendak orang yang berguna. Itu falsafah hidup kita. Itu manusia yang baik dan berguna pada everybody. Okey. Kalau kita lihat balik, kita tengok dalam surah Al-Anfal ayat 65. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي هارد المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا bi'annahum qaumun la yafqahun. Ini dalam surah Al-Anfal. Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, nescaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, mereka dapat mengalahkan 1000 daripada orang kafir. Sebab orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Jadi orang yang ikut
apa Bloom ni semuanya orang yang tak mengerti. Mereka tak mengerti. Kita hendak orang seperti ini. 120 orang boleh mengalahkan 200 dan 1000 orang boleh mengalahkan 1000 orang. Tetapi kita dapati kemudian Allah berfirman dalam surah yang sama ayat 66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-ana khaffafa Allahu 'ankum wa 'alima anna fikum dha'fa فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. Sekarang Allah telah meringankan kepadamu. Mengapa Allah ringankan? Kerana dia dapat, Allah dapati bahawa pada zaman Rasulullah lagi pun dah ada dah kelemahan ini. Kelemahan ini dah mula ada. Itu pun Allah Rasulullah membuat sistem pendidikan yang terbaik, tetapi ada yang tak mengikutnya. Maka jika ada di antara 100 orang yang sabar, nescaya mereka dapat mengalah 200 orang. Dan jika di antaramu ada 1000 orang yang sabar, nescaya akan dapat mengalahkan 2000 orang. Nampak dah ratio dia. Dah turun. Dah turun. Dan kita harap dia tak turun lagi lah. Apa yang berlaku sekarang kita dapati 1000 orang Islam, satu orang aja orang daripada Israel, dia gelak aja dah, habis semua dah kelang kabut dah dekat di apa kata di Israel. Jadi inilah dia kita ramai tetapi tak ada siapa yang boleh buat. Di Middle East tu memang orang kata orang Islam tak ada makna langsung, tak ada makna walaupun ramai. Okey, orang Yahudi Zionis sikit je, 3 orang. Okey, inilah dia keadaan kita. Okey. Jadi sabar itu adalah sikap batin manusia, kerana dia adalah emosi. Sabar ini bukannya di akal. Kita tak boleh, okey saya nak sabar. Macam mana you nak sabar dengan berfikir? It is an emotion, satu perkara yang emosi. Ya, jadi sabar ni kita kena kawal dia. Dan macam mana nak kawal dia nanti saya akan sebutkan. Dan ianya dipacu oleh akidah tauhid. Kerana sabar ni kalau kita tak ada akidah, pegangan atau mengenal Allah, maka susah untuk kita bersabar. Dalam hal ini sabar secara keseluruhan. Dan kita dapati bahawa disebutkan mengenai fitrah manusia, kerana manusia ni dari fitrah dia dah mengakui bahawa Allah itu ada. Dia dah mengakui. Tak kira orang Islam ke, orang bukan Islam ke, orang etis ke. Kalau at the end of the day kita tanya, ada tak Tuhan? Dia akan cakap, yes ada. Jadi apa yang kita nak lakukan dalam education system ialah strengthen this. Strengthen this. Kerana internally kita dah ada. Jadi kita kena luruskan tuntutan fitrah itu yang ada pada diri kita sendiri. Jadi dalam hal ini disebutkan dalam Al-Quran, bagaimana dengan melihat alam sekeliling kita dan kita remindkan dalam education system kita, dia akan pupukkan fitrah kita sebagai manusia. Fitrah kita sebagai manusia. Saya ada senaraikan ayat-ayat yang disebutkan ini dan bolehlah refer untuk kita bincangkan. Tapi dalam buku saya ada cerita dengan lebih detail lagi lah. Okay? Jadi cara yang dikemukakan oleh Al-Quran ini iaitu dengan cara melihat keadaan sekeliling dan cuba reflect pada apa yang berlaku di sekeliling kita. Itu sesuai dengan jiwa kita. Jadi dengan itu kita akan menjadi lebih manusia daripada manusia. Jadi inilah satu perkara yang berlaku sekarang ini. Kita dapati kita ni manusia tapi berlaku seakan-akan artificial intelligence, artificial intelligence, AI yang kita dah bincang. Maknanya kemanusiaan itu dah hilang. Jadi ilmu tauhid ini, kita bercakap mengenai masalah akidah dan akal rasional. Jadi kita kena faham ini. Jadi cuma itulah kias itu argument yang selalu digunakan logik biasanya adalah kias. Maknanya kita buat hampir sama, hampir sama.
Jadi ilmu tauhid ini bila kita membincangkan berdasarkan kias, jadi kita lari daripada fitrah manusia. Kerana itu yang berlaku sekarang ini, iaitu kita cuba belajar ilmu tauhid melalui akal. Pasal apa yang kita belajar ilmu tauhid melalui akal? Kerana konsep belum. Konsep belum, kalau kita nak stick dengan konsep belum, maka kita bawa even ilmu tauhid yang amat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Islam dengan mengalihkan kepada menggunakan akal. Jadi apa yang saya maksudkan di sini ialah bila kita, kalau dalam Quran, Quran membincangkan itu bersesuaian dengan fitrah, tetapi ilmu tauhid kita ialah sifat 20. Bagi siapa yang mengkaji sifat 20, dia tahu bahawa wahid, apa yang dimaksudkan dengan wahid? Dia kena fikir dengan akal dia. Wahid, dan lain-lain lagi sampailah 20 sifat tersebut. Ini adalah ilmu tauhid dikatakan. Ini adalah ilmu mengenal Allah. Tapi ini mengenal Allah berdasarkan kepada akal, which is not correct yang sebenarnya. Kita tak sepatutnya menggunakan akal untuk mengenal Allah. Kita sepatutnya mengenal Allah daripada hati kita. Apabila kita tahu kewujudan Allah, itulah dia takwa. Takwa dia tak dikaitkan dengan akal. Tetapi again, sama, kita nak selitkan akal itu, nak menggunakan akal juga, insist nak menggunakan akal, kita kata takwa ialah kita tak buat perkara yang dilarang dan kita buat apa yang diminta oleh Allah. Jadi inilah dia konsepnya. Jadi konsep ilmu tauhid yang menggunakan akal ini yang sebenarnya tak sesuai untuk manusia. Dia bukannya sifat fitrah manusia. Dia adalah satu sifat yang direka oleh orang yang tertentu supaya dia dapat menggunakan akal, which is not correct sebenarnya. Kerana pada dia hanya ada satu saja akal. Emosi tak penting, tak penting. Jadi dalam hal ini kita kena beza kesabaran ini bila kita cakap mengenai kesabaran, memang susahlah nak cakap mengenai akal, menggunakan akal. Jadi kalau kita tengok misalkan contoh dia nak nyeberang semua berhenti kereta apa semua jadi tengoklah apa yang jadi even kesabaran ini pun at the end of the day kalau kita cuba nak kaitkan dengan akal kita tak boleh kerana kesabaran itu adalah satu emosi dan apa respon kita adalah sama ada kita rasa marah ataupun putus asa. Ini tak berlaku dalam otak kita, dalam akal kita. Dia akan berlaku di dalam hati kita. Jadi kita dapati bahawa kesabaran ini memanglah satu perkara yang emosi, yang emotion. Okey? Jadi untuk diri sabar ni kita tahu kita kena kenali apakah pemicu kesabaran, apakah yang menyebabkan kita bersabar. Kita perlu latih pernafasan kerana itu akan menyebabkan kita cool down dan kita perlu ada meditasi berfikir digunakan fikir yang sebenarnya ialah kestabilan hati sebenarnya dan mengelola stres kita tu apakah yang menyebabkan kita stres. Jadi kita pastikan kita tidak mengalami keadaan tersebut dan kita jangan terburu-buru dalam kehidupan ni. Bila kita terburu-buru maka kita akan dapat stres dan stres itu akan menyebabkan kita tak ada kesabaran. Dan kita praktikkan empati. Empati itu ialah memberi kesian kepada orang lain. Dan jangan ingat diri kita sendiri saja, tetapi kita consider orang lain juga, pandangan orang lain juga. Dari segi itu, maka kita akan punya kesabaran yang baik. Jadi sabar itu, kalau nak ikutkan sebenarnya, boleh digolongkan di antara perkara berikut. Dia sabar dalam menghadapi musibah, iaitu masalah. Kesabaran dalam ketaatan beribadat. Kerana bila kita nak ibadat pun, kita kena sabar. Kalau tidak, kita tidak ada kekusyukan dalam ibadah tersebut. Kita kena sabar menghadapi gangguan manusia. Ramai manusia ni mengganggu kita dengan macam-macam bentuk. Sama ada dekat TV ke, dekat mana-mana dalam salah satu di buku saya itu, gangguan serangan kepada Islam Madani itu. Saya ceritakan mengenai gangguan manusia ni yang secara halus saja dia mengganggu. Dan dalam talk saya yang lepas pun saya bincang ini. Dan kesabaran dalam kefakiran bila kita tak cukup kewangan dan sebagainya itu pun kita perlu bersabar. Okey.
Jadi apa yang kalau nak guna istilah bahasa Inggeris, ya kadang-kadang kita ni kalau bahasa Melayu dia tak nak dengar kan. Tak guna bahasa Arab pun dia tak nak dengar. Okey, kita cakap lah bahasa Inggeris sikit. Iaitu apa yang saya maksudkan dengan high level thinking ini ialah in educating the inner strength. Jadi orang bahasa Inggeris dia cakap, my inner strength keep growing. Each day I become wiser and more resilient. My inner strength keeps growing. My mind, heart and spirit are very powerful. Ini Mak Saleh cakap. Ataupun life is not about waiting for the storm to pass. It is about learning how to dance in the rain. Nampak tak? Ini semua we are talking about inner strength. My inner strength is a mighty fortress. I respect myself. I choose who I let in my heart center. I trust my choice. I'm at peace with my life. These are all emotion, hati. Ya, sebagaimana tadi yang saya bawa saya semua itu juga. Remembrance on this journey during life. Block will arise, challenge and test you. However, seemingly impossible, thing can be moved and transformed with inner strength. Kita tengok dia. Kecil aja semut tu, tapi dia boleh angkat dia besar-besar. Jadi, when we are talking about high level of thinking, we are talking about developing our inner strength. Ataupun kalau nak jemah bahasa yang sinonim tu, jadiri, akidah, kemanusiaan, kerohanian, hati atau berjantung dan akhir sekali. Ini semua di-tie up dalam roh, iaitu educating of the roh. Jadi bila kita educate itu, kita akan dapat kesemuanya ni. Okey, jadi dalam hal ini kita kena ingat ya, Allah berfirman bahawa dia bukannya melihat kepada bentuk tubuh kamu, which is your jasad, tetapi kepada rupa paras kamu. Dan juga bukan pada rupa paras kamu cantik mana pun, tapi dia melihat kepada hati kamu. What is your niat bila you buat sesuatu? Jadi perkara ini penting, kerana inilah yang akan dilihat oleh Allah. Dan di sinilah yang akan menentukan sama ada kita akan masuk syurga atau neraka. By the way, bagi siapa yang masih tak realize, syurga dan neraka itu adalah infinity. Ya, maknanya you go there and you will stay there forever. Wah, dalam dunia ni, yang jasad kita ni, yang orang kata bila kita mati, dia akan bau busuk. Kalau dah tak bubur kapur baut, tak dimandikan, tak dibubur dan sesuai, dia akan menjadi busuk. Dan saya ada menceritakan dalam saya punya talk yang lepas mengenai bagaimana keadaan mayat itu daripada sehari ke sehari, sehinggalah akhirnya tinggal tulang saja. Jadi itulah dia manusia. Itulah dia jasad yang kita bagi ke all those educating system kita yang ada sekarang ni. Wah, wasted saja begitu. Tapi perkara yang menjadi utama iaitu our heart yang Allah sendiri lihat, kita tak pernah ajar anak-anak kita. Ya, even nak ajar pun dalam bahagian agama adalah mengenai tauhid, itu pun digunakan akal juga. Bagaimana dia nak menggunakan akal? Kerana kefahaman tauhid yang sebenarnya mesti datang di dalam hati. Mesti datang dalam hati. Sesungguhnya Allah tidak melihat fizik dari bentuk fizik dan bentuk kamu, tetapi Allah hanya melihat amalan kamu, akhlak yang cantik tidak akan sedangkan kecantikan fizik hanyalah sementara. Yang cantik itu adalah abadi, sedangkan kecantikan fizik hanyalah sementara. Besok jadi tua lah, berkedut dalam muka semua, jadi tak ubah lah. Itu. Jadi kita tahu ya, Allah mencipta manusia ni sebagai pengurus bumi dan khalifah, mengembangkan amanahnya ya, kerana Allah kata bahawa tak ada siapa pun gunung pun tak nak terima amanah, tetapi manusia lah yang menerimanya. Amanah itu berarti dia menjadi khalifah di muka bumi agar manusia mengerti kebesaran Allah. Jadi bila kita dah tahu apa dia kebesaran Allah, maka kita akan taat kepadanya. Kita beribadat hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini semua adalah manfaat ya, apabila kita mengenal Allah. Okey.
Jadi pendidikan adalah pendidikan berkesedaran dan bertujuan, ya, yang kita lihat, ya. Dan tanggungjawab kita adalah tanggungjawab yang personal. Maka setiap orang itu nanti bila kita masuk dalam kubur, dia akan jawab masing-masing lah. Ya. Sama ada dia pendidik agung ke, dia orang biasa ke, dia raja ke, dia hamba ke, dia tukang sapu ke, atau dia guru ke, dia akan menjawab nanti, ya, terhadap apa yang Allah kehendaki, adakah dia laksanakannya ataupun tidak. Jadi dalam Islam kita perlu mengenal Tuhan ini. Rasa macam mana kalau kita nak Tuhan kepadanya kalau kita tak kenal dia? Kita tak tahu apa yang Allah nak, kita tak tahu apa yang Allah suka, apa yang Allah tak suka, ya. Jadi kita kena tahu ini semua. Walaupun kita tahu, ya, dari segi ketuhanan ini adalah satu dan ialah ahad yang satu, ya. Tetapi adakah itu cukup? Itu tak cukup, ya, sebenarnya. Perlu lagi dididik. Jadi bila kita didik dia, dia akan mengenal dan dia akan melaksanakan tanggungjawab dia dengan lebih berkesan. Itu mengenal Allah ni yang sebenarnya. Macam saya katakan tadi lah. Kaedah yang digunakan sekarang ialah akidah, ya, iaitu dengan menggunakan sifat 20. Dia cuba menggunakan akal. Mengapa yang kita decide menggunakan kaedah ini? Ya, kerana influence by Bloom, walaupun kita rasa apa kena-kena dengan Bloom kat sini. Ya, kerana kita nak cari, nak even nak explain, nak mengenal Allah pun kita menggunakan akal. Dan kalau kita tengok Al-Quran sendiri, Al-Quran tak buat macam tu. Ya, mengakrifah ataupun mengenal Allah, dia suruh kita lihat kepada alam. Dia tak suruh kita fikir. Jadi, we are talking about feeling sini. Kita kena buat feeling. Ya, apabila kita rasa bahawa adanya Tuhan, kan ke dalam hadis yang famous tu, bila apa orang kata malaikat tu dia tanya kepada Rasulullah, apakah ada ihsan? Ihsan. Dia kata ihsan tu ialah kamu beribadat seakan-akan kamu melihat Allah. Ataupun kalaulah kamu boleh sampai to that level, kamu ihsan tu level tinggi sekali. Dan kalaulah kau tak boleh sampai that level, kamu kena ingat bahawa Allah melihat kamu. Nampak tak? It's a feeling. Can you berfikir bahawa Allah melihat? Because fikiran datangnya daripada 5 panca indera. Jadi mustahil untuk 5 panca indera itu akan mengatakan mengenai hadis tersebut. Jadi dia lari langsung. Jadi dengan itu kita dapati, ya, cara kita mengenal Allah pun dah tak betul. Jadi macam mana jadi masalah dalam education system? Kita kena buat reformasi yang sebenarnya, big reformasi, ya, supaya perkara-perkara ini yang menjadi masalah kita sekarang ni dapat kita atasi. So Imam Al-Ghazali mengatakan, ya, bahawa 2 konsep ini, ya, walaupun yang kedua itu adalah konsep oleh ahli sufi, ya, dia menyebutkan dengan lidah, artinya membenarkan makna dan menyaksikanlah kuasa dengan jalan kasyaf, iaitu melalui perantaraan cahaya kebenaran, tidak melihat wujud kecuali wujud yang satu, iaitu Allah. Dan kefahaman ini, ya, mengikut ahli sunnah wal jamaah, ini penting bagi kita kan, kita tak, ya, perkara ini adalah mengikut apa yang semua kita setuju. Dan ianya bukan jelah termasuk dalam wujud dia mulhidah, ya, tetapi ianya adalah wujud dia muwahhidah. Itu beza, ya, di antara keduanya. Okey, jadi pendidikan aras tinggi apa yang saya maksudkan ialah, ya, aras tinggi itu ialah kita mengenal Allah rather than cuba menjadi an inventor. Kalau kita nak jadi inventor, akhirnya kita jadi macam ni lah. Semua guna tak ada apa kan, gemuk terus. Okey, jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Profesor Kamran Ibrahim atas pembentangan sebentar tadi berkenaan dengan sains pendidikan menuju aras tinggi. Kita fahamlah, kita boleh dapat satu gambaran yang mana ialah sekarang ini realitinya sistem pendidikan yang sedang digunakan dalam sekolah-sekolah kita di negara kita ini menggunakan sistem Bloom's taxonomy, kan, yang mana dia punya kemuncak dia ialah create dan ataupun mencipta, yang mana tapi kita tak nak ke arah itu, sebab kita bila kita
ada that kind of mencipta kan, kita tend ataupun cenderung untuk nak memudahkan hidup kita kan, sampailah ke akhirnya kita dapatlah akibatnya daripada kemudahan yang kita buat tu kan. Seperti yang macam saya ingat saya uh, Datuk Profesor pernah bawa satu contoh macam filem Wall-E sebelum ni kan, yang mana semua orang duduk atas kapal. Itu adalah satu daya cipta lah tu kan. Tapi tengoklah bagaimana kehidupan manusia dalam kapal tu, semuanya tak proaktif, tak, tengoklah semuanya kembung-kembung lah semua orang yang dalam tu kan. Jadi kita dan matlamat pendidikan kita ialah untuk mengenal Tuhan atau mengenal Allah. Baiklah, saya rasa saya nak buka untuk pada semua yang hadir di dalam ruangan Zoom ataupun sesiapa saja yang sedang menonton secara langsung di Facebook atau YouTube Wak TV, boleh untuk berikan sebarang komentar ataupun nak bertanyakan apa-apa soalan ataupun pandangan, dipersilakan. Boleh, yang mana yang tengok di ruangan Facebook ataupun YouTube boleh type di ruangan chat saja. Nanti insyaAllah teknikal akan sampaikan soalan ataupun komentar tu di dalam ruangan Zoom ni. Jadi saya buka ruang kepada semua untuk bersuara, dah dipersilakan. Ataupun jika ingin menggunakan ruangan chat Zoom ni pun boleh juga, tak ada masalah. Persilakan. Adakah? Silakan. Saya buka ruang, silakan. Sesiapa yang ingin bersuara, yang ingin memberikan pandangan ke, berkongsikan pandangan, mungkin ada yang nak tambah sikit ke apa yang Prof bercakap, ataupun mungkin ada yang ingin ada apa, bukanlah kira bercanggah kan, tapi mungkin ada idea yang selain daripada tu ke kan. Saya buka ruang lah untuk boleh berikan pandangan ataupun tadi ada ruangan, ada soalan daripada dalam ruangan chat daripada Dr. Faridah. Alhamdulillah, terima kasih Prof. So apa yang patut kita lakukan sekarang dengan KPM di bawah kita, iaitu YB Fadlina Siddiq? Ini soalan berat ni sebenarnya. Kita sebagai ahli akademik ilmuwan, kita hanya boleh memberitahu saja. Hidayah itu daripada Allah. Jadi apa yang dilakukan ialah kita dah maklumkan ini kepada ini juga, tetapi mungkin dia rasa bahawa ini belum satu perkara yang penting, tetapi itulah, bagi saya akan bias lah. Saya rasa ini penting kerana dia akan mengubah generasi masa depan kita. Dan kalau kita boleh buat sekarang ini, saya akan dapati dalam masa sampai pun 3 tahun, rakyat Malaysia ni yang saya katakan umur 12 tahun, baik umur 12 tahun tu dia mempunyai kefahaman insya-Allah betul lah, dan kita akan dapati mereka ni akan menjadi seakan-akan sahabat-sahabat Rasulullah. Yang kita dapati mereka ni, orang kata buang dalam lumpur pun dia masih bersinar. Tetapi apa yang berlaku sekarang ini kita dapati kerja tak ada, apa tak ada, dan mereka tak tahu ke mana nak pergi pun. Kerana mereka di-equipkan dari segi untuk akal. Even untuk menggunakan akal pun dia pun tak erti nak mencipta untuk diri dia sendiri. Kerana itu dianggap penting, tak penting. Jadi
bagi saya, tanggungjawab saya sebagai seorang ilmuwan ialah memaklumkan perkara ini dan bergantunglah kalaulah menteri sendiri rasa ini penting, maka saya sedia membantu. Saya boleh sampai setakat itu sajalah. Kerana limitation ini memang Allah telah beritahu even kepada Rasulullah sendiri bahawa dia hanya boleh menyampaikan dan sama ada masyarakat akan menerima atau tidak, dan hidayah itu adalah daripada Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih atas soalan. Baik. Seterusnya, adakah ada lagi yang ingin saya buka ruang lagi? Kita ada sampai Kita ada Puan Rohana. Assalamualaikum Prof. Salam. Dah pasang Prof, pasang saya. Apa saya pakar education kena lah pasal. InsyaAllah tak adalah. Apa ni, hanya ada beberapa perkara saya rasa definasinya sahaja. Bila Prof menggunakan emosi, saya akan kata dia adalah dalam bahagian rohani. Macam sahabat itu sendiri, Prof banyak guna perkataan emosi, kita kena guna emosi, lacking in that, kita kena masuk ke emosi. Saya letak dia sebagai nilai, dan bukan emosi. Kalau kesepaduan emosi itu Jerry's lah. Yang kedua, saya setujulah bila dikatakan bahawa kita tak boleh guna akal sahaja untuk memahami tauhid itu sendiri. Itu saya terima sebab untuk memahami tauhid atau akidah itu kita kena guna dua-dua lah, iaitu akal itu sendiri dan juga qalbu. Saya akan kata qalbu. Prof cakap tadi was emosi kan, perasaan kan, emosi saya akan kata qalbu lah. Dan saya tak akan kata qalbu itu jantung, hati. Hati atau definisi jantung, that is to me still the jasmani part. Tapi qalbu yang saya fahamkan itu adalah mengaitkan antara ketauhidan itu dengan kefahaman kita bahawa the missing link dekat situ itulah kefahaman hakikat Allah itu di sebalik segala sesuatu. So I think we are talking the same language, but we are talking the same thing but different language. I think the definition ke arah itu tu saya cuba nak memahami itu. I think we are talking on the same page. Hanya the istilah-istilah yang kita gunakan itu. Dan dalam pendidikan hikmah itu kami menggunakan 6 stages, not really bloom, tetapi mengikut Imam Ghazali, whereas the first one is ilmu itu sendiri, dan ilmu itu bukanlah ilmu kognitif dari segi the 6 stages of Bloom taxonomy, tapi ilmu itu adalah ilmu yang semuanya ada dekat situ. Daripada kefahaman, daripada understanding, ilmu yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali iaitu ada yang ilmu, adanya nilai di situ. Lepas ilmu itu kita ada aplikasi pada ilmu itu, dan lepas aplikasi ilmu itu kita ada penghayatan pada ilmu dengan istiqamah, dan akhirnya dibawa kepada pentabiatan atau karakter itu sendiri. Saya meletakkan the highest level of kefahaman kita itu bukannya mengenal Tuhan, tetapi the highest level itu adalah mengamalkan dari segi apa yang kita fahamkan. Jadi kita ada tauhid, kita ada kenal Tuhan, tetapi that iman itu kena dijustifikasikan dengan amal. And amal itu is the highest level. Itu maksud hikmah sebenarnya kan. So I think is the same thing, tetapi going round, mungkin Prof akan pergi A to B to C, saya pergi C to B to A, but we are talking the same thing di sini. So banyaknya dari segi dan Prof ada cakap pasal makrifah, which I think that is more on the tasawuf part.
Most of the pendidikan Al-Hikmah yang saya bincangkan dalam buku saya tu dan digunakan, base dia banyak adalah pendidikan Islam itu sendirilah, Imam Ghazali itu sendiri, but in a way kami selarikan dengan the contemporary yang ada, tidak menyatakan dia salah, hanya menyatakan dia tidak lengkap. So the Bloom taxonomy itu kita ambil dan kita lengkapkan dengan what is not there, but not really saying that it shouldn't be there or it's not. It's macam kalau kemahiran berfikir aras tinggi itu, kita dapati dalam satu research bahawa mengenal Tuhan itu juga perlu kepada kemahiran fikir aras tinggi seperti yang dimaksudkan higher level. Saya bagi contoh, kalau science process skills, dia banyak tekan kepada pemerhatian, penakkulan and things like that. Tapi apa yang lacking di situ adalah renungan di sebalik kejadian itu. Yang itu tak ada. So bila dia lihat pemerhatian, dia kaji, dia menakul, dia buat all the science process skills itu, tetapi dia tidak pergi ke tahap merenung di sebalik kejadian yang ada. That is alam. Alam itu kita terima sebagai bukti-bukti kejadian Tuhan. So untuk menerima dan memahati alam itu, we still need our cognitive aspect kita, sebab dia datang kepada panca indera, dia ditukan oleh our brain. So that is the part yang kita cannot deny lah. The akal, it's not the akal lah, akal as in the mind, as in the brain. So that aspect is there. Hanya the missing link tu adalah the qalbu kat situ. So when you minus the tazkiyah from your pendidikan, you hanya bagi ilmu atau ta'alim itu, dan you tidak ada tarbiyah dari segi mengangkat potensi itu, that is why you cannot get that kemenjadian karakter itu. So I would say it's just the kelompongan yang kita nak isi yang kurang itu. So that's why dalam pendidikan Al-Hikmah kami banyak gunakan kesepaduan dari segi memasukkan interval mana yang tak ada itu kita lengkapkan. But as it is, I setujulah dengan mengatakan akal sendiri tak bolehlah memahami tauhid itu sendiri, dan tujuan pendidikan akhirnya adalah untuk mengenal Tuhan. Yes, it is very true. Okay, so itulah sikit-sikit komen saya. Minta maaf banyaklah, Prof. Saya ingat bagus sekali lah. Apa nama, saya cuma tak faham satu je. Boleh tak saya pula yang menjawab? Yeah. Dari sudut ini Imam Ghazali juga, saya ada peluang tengok Imam Ghazali punya. Apa yang saya tak faham, dia cakap mengenai qalbu. Memang saya setujulah. The istilah yang patut digunakan ialah qalbu, ya. Dia kena telah di dalam. So apa nama qalbu ni, apa bila kita nak kaitkan dengan kombinasi di antara akal dengan qalbu, ini yang saya having masalah sekarang ni, iaitu bagi saya untuk education, saya letakkan emphasis pada qalbu daripada akal, kerana bagi saya akal itu akan dibentuk oleh qalbu rather than the other way around. So yang ini yang menjadi isu bagi saya. Bukan kerana point yang saya nak bawa ni ialah saya berpegang kepada bila kita nak mengenal Allah itu, bila kita kata kita kenal Allah, saya punya pandangan ialah kita bukan kenal melalui akal. Kita kenal dia melalui qalbu. Maknanya kita merasakan kewujudan Allah. Jadi untuk merasa kewujudan Allah itu, dia tak boleh datang daripada akal. Kalau kita datang daripada akal, dia masih lagi, bagi saya lah, itu pandangan saya, wallahualam, bagi saya masih raw lagi. Maknanya dia sebenarnya tak kenal. Kerana bila dia guna akal, dia akan hanya nampak sesuatu yang fizikal saja dan bukannya sesuatu yang menjadi asas kepada kehidupan dia. Kerana bagi saya, qalbu itu adalah segala-galanya.
maknanya bila dia nak masuk syurga nanti ke neraka ke, dia pun takkan, Allah takkan tengok akal dia tu. Dia akan tengok kolbu dia kata. Kalau kolbu dia, itu yang saya having, that is the problem that I having dengan Al-Hikmah. Kerana Al-Hikmah, macam yang Prof katakan ni tadi, dia trying to improve Bloom, tetapi masih stick kepada, walaupun tadi Prof cakap mengenai kolbu, tetapi saya nampak lebih kepada akal lagi. Itu perbezaan sedikit lah. Jadi disebabkan perbezaan ini yang menjadi, kita tidak menolak akal di sini. Sebab bila sebab kita duduk di dunia, bila kita duduk dunia, kita hanya ada alam sebagai tanda-tanda kebesaran Allah di situ. Dan untuk memahami alam itu sendiri menggunakan panca indera, we still use our akal. Tetapi untuk memahami hakikat di sebalik kejadian itu, we need our qalbu. So we need both of it together supaya lengkap. That's why dia ada nakli dan dia ada akli. So I'm not saying that if you are saying that qalbu is the ultimate all, I am saying that we need both lah. Itu je. We need both untuk ni. Tapi insyaAllah lah Prof, kita bincang lagi lah kot. Thank you. Okay. Okey, baik. Terima kasih. Ustaz Syuib, macam mana? Prof Syuib. Oh, tak ada. Prof Syuib tak ada? Dr. Badaria, kata tak? Ini semua educationist ni. Baguslah. Dr. Faridah dah bagi komen tadi. Ni Nadima ni sama. Tak kenal. PKPM. Tak ada. Bukan rasanya. Nadima ni Karima. Karima. Oh, Karima. Ada komen? Alhamdulillah dengar dulu. My real name Nadima sebenarnya, tapi memang Karima lah. Sama. Baik. Saya buka ruang sikit lagi untuk Ustaz Syuib dah buka. Prof Syuib. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya punya komputer ada problem on the screen, I think. Susah nak sembang. Allah. Bro, I think saya when comes to this one, saya suka dengar lah topik-topik begini, tapi not really in depth in this area. Tapi saya ingat opinion kalbu dan logik itulah. Sebab when we talk about cognitive ni kan, cognitive ni dia more on brain logic tu. Jadi kalau science tu dia more on cognitive, dan kita punya assessment selalu cognitive, effective dan skill kan. Dan jadi kita forget about the skill. Tapi when comes to effective dan efektif dan juga logik tu, saya melihat logik lah, sebab kita melihat ni dari segi kognitif tu more on the aspect is about logik lah. Tapi saya ingat kedua-dua itu penting. That's my perception lah. Dia tu yang mana penting, how many percent itu saya ingat susah kita nak gauge. Tapi dua-dua elemen itu saya ingat dia interaction, dia ada dua-dua elemen yang sokong menyokong. Jadi bila satu menyokong yang lagi satu lagi menyokong satu, dia akan menyebabkan keyakinan kita, pemikiran kita, itu menjadi lebih mantap lah, saya ingat macam tu. Jadi saya agree lah, saya ingat bahawa kita kena explore, dan at the same time maknanya kognitif dan juga kalbu ni saya ingat. Tapi yalah, bila kita lihat Al-Quran dan apa tu,
akhirnya akhlak dan kalbu tu yang membentuk pemikiran kan. Kadang-kadang brain tu ada tapi kita masih lagi tak tercapai dari segi tindakan kita kan. Walaupun kita ada ketika benda kata ini okey, tapi kita tak mampu lagi nak react, follow that principle kecuali dengan kalbu yang kuat. Jadi saya ingat betul lah, saya ingat dua-dua penting. Nak kata 60, 40, 60 saya ingat is bukan area kita lah untuk bincang, tapi kedua-duanya itu penting. Wallahualam. Assalamualaikum. Sorry lah. Terima kasih. Dr. Syahid. Ya. Terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih. Cuma nak tanya apa nama Dr. Farida. Apa bezanya antara itu kognitif, afektif dengan psikomotor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Kognitif is inilah kecerdasan akal, fakta yang dipelajari, ilmu pengetahuan. Affective ialah all the sikap, all the akhlak lah also included there. Dalam tu yang mana meliputi nilai-nilai murni yang ditekankan dalam PNP yang selalunya kalau kita yang alhamdulillah ada latar belakang menyertai jemaah dan sebagainya ni, boleh kita memang kita terapkan lah dan kita kaitkan kalau melalui PNP. Contohnya kalau saya mengajar kemahiran proses sains semua tadi yang disebut oleh Prof tadi, memang kita nyatakanlah inilah kebesaran Allah dan contohnya kalau tak ada matahari, can you imagine what will happen in the future? Kan? So itulah kebesaran Allah yang menyatakan perlunya kita kepada matahari, so we appreciate it. Syukur, dengan bersyukur macam mana kita buat, kita mematuhi segala perintah Allah dan akan membawa kepada lebih kejayaan lagi insya-Allah kan. Dan psikomotor is the skills lah, kemahiran-kemahiran yang patutnya diterapkan. So the interactions of all those three domains insya-Allah sekiranya dilaksanakan dengan betul, dengan baik, mengikut yang digarapkan lah oleh insya-Allah. Saya juga guna ya Imam Ghazali jugalah, walaupun memang belum juga kita guna, namun saya integrate jugalah dalam pelaksanaan. Saya tak tahulah yang lain, mereka yang lain integrate ke tidak kan. So apa yang saya tahu, saya sama-sama laksanakan lah. So alhamdulillah, syukur dengan adanya jemaah kan, kita dapat more than apa yang sepatutnya, seperti mana yang kita just sampaikan, seperti mana sebelum ini yang kita tak ada latar belakang background jemaah dan yang menekankan nilai-nilai lah yang lebih kan, yang mana saya rasa efektif itu lebih ditekankan dan kita kaitkan dengan qalbu tadi kan, emotional quotient dan sebagainya pun di situlah juga insya-Allah. Dan alhamdulillah kalau kita tengok pelajar-pelajar kita, kalau kita mendekati mereka dengan hati sehingga mereka dah posting 20 ke 30 tahun pun dia masih lagi lah bersama-sama kita. So alhamdulillah insya-Allah. So itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Faridah ni pensyarah mata perguruan. Mata perguruan pula lah. Institut Perguruan ataupun IPG di Pulau Pinang. Tapi dah pencen dah ke? Ya, Alhamdulillah. Pencen pilihan 55. Allah. Apa nama? Alhamdulillah. Alhamdulillah. So alhamdulillah bagi saya memang betul lah kita kena balancekan ketiga-tiganya. Cuma masalah yang saya hadapi sekarang ni bukannya masalah nak balancing tu. Yang masalahnya sekarang ni kita punya sistem pendidikan, kalaulah kita tak involve dalam jemaah, dia kat luar ni. Saya bersembang dengan guru-guru dan juga pensyarah-pensyarah IPG pun
ramai yang tak boleh terima apa yang saya katakan ni. Mereka merasakan bahawa akal saja, tak perlu yang lain. Jadi ini orang Islam ni, saya sembang bukan pensyarah-pensyarah ni bukannya orang bukan Islam. Saya kalau orang bukan Islam pun saya rasa ganjil, tapi kalau orang Islam lagi ganjil lah. Mengapa mereka mempunyai pandangan yang ini. Saya setujulah dengan Prof. Hana dan juga Tuan Faridah bahawa something need to be done mengenai perkara ini, dan saya tak tahulah macam mana kita nak maklum pada KPM, kerana idea yang kita bawa ini adalah dibawa oleh Ayahanda Fazlinah. Saya pun bukanlah saya yang mula bawa idea ni, saya pun mengikut daripada Ayahanda Fazlinah lah. Tapi saya nampak dia masih tak respon ya, kerana saya tak tahu sama ada bagi dia efektif tu dah berkesan lah. Tapi apa yang saya tengok berdasarkan kepada murid-murid yang dilahirkan, tak, kita hanya tumpu pada kognitif dan psikomotor saja. Psikomotor tu kalau engineering, macam Prof. Shu'im tadi, dia psikomotor very good lah. Masya Allah lah skill dia. Tetapi tumpuan akan sistem persekolahan kita adalah still kognitif. Dan rugilah bagi kita yang dalam jemaah ni yang memahami efektif itu, kita tak dapat implementkan dalam sistem education. Dan tambah-tambah Wabi Fazlinah sendiri adalah ayah dia yang introduce perkara ini, dan haraplah kalau bolehlah kita harap Allah membolak-balik hati dia supaya dia baca baliklah kitab Ayahanda je. Kalau dia tak nak baca kitab punya, elok dia baca, dan dari situ mungkin lebih jelas lah. Saya nampak kalau lah worst come to worst pun dia ambil Al-Hikmah sebagai starting point and then go beyond lah. Bagi saya Al-Hikmah is another stage, dan apa yang saya cadangkan ialah stage yang terakhir sekali, nak complete the whole thing lah. Itu pandangan saya lah, wallahualam. Kerana apa yang saya cuba lakukan ialah apabila saya melihat kepada Al-Hikmah, saya cuba tengok adakah apa lagi yang patut dilakukan. Bukan saya tujuan saya nak merosakkan atau apa, kerana bagi saya sebagai ilmuwan kita tak boleh berhenti di atas tempat saja. Kalau kita nampak bahawa kita boleh lakukan sesuatu yang better, kan kita introduce. Itu dia tujuan kita ada usaha ni, kerana saya nak dapat feedback daripada especially pakar-pakar, adakah reasonable atau tidak apa yang saya cadangkan. Kalau tak reasonable langsung saya tak ketepi lah. Tapi Masya Allah ada 2 buku saya dapat karang daripada perbincangan ini, dan saya cuba jawab dalam buku-buku saya tersebut mengenai perkara ni. So kalau siapa yang berminat untuk membaca buku saya tu, just WhatsApp lah pada saya dan saya akan hantar. Kerana sekarang ni buku tu dah cetak lah semuanya dan ada dekat saya sekarang ni, so boleh hantar cepat-cepat je untuk baca. Dan please komen, tapi jangan ambil je terus simpan kat library, tak guna lah. Saya nak dapat pandangan, itu yang lebih penting. Wallahualam. Prof, ada satu komen sikit ya, Prof. Okay, go ahead. Bila Prof cakap pasal KPM tu, dia guna efektif, dia based on 14 nilai kalau di sekolah lah. Tapi nilai-nilai ini sebenarnya bukan nilai tauhidik. Itu aja dia punya select dia. Whereas kita ini nak masukkan tauhidik values. Whereas dia orang ni hanya 14 nilai. So this is the slacking part yang kita rasa nilai atau efektif tu tak akan membawa juga pada mengenal Tuhan, sebab it lacks a tauhidik component. Tapi kalau dalam hikmah tu, because kita punya, kita boleh katalah is Quranic and is tauhidik. So I see 14 nilai as effective values, all based on the nilai-nilai biasalah. But it's not tauhidik. Itu je kan. Tapi kepercayaan pada Tuhan tu dari segi very umum sajalah. But kita nakkan lebih kan. Wallahualam. Bukan kepercayaan pada Tuhan, bagi saya lebih kepada mengenal Tuhan.
because mempercayai Tuhan itu adalah rukun negara. So dah ada dah. Jadi kita tak perlu introduce lagi lah bagi saya lah. And then apa yang kita perlu sekarang nak introduce adalah, even though rukun negara ada sebut mengenai mempercayai ketuhanan, tetapi dalam education system tak ada, bukan dari segi kepercayaan tu, tapi dari segi mengenal Tuhan tu sendiri tak ada. Ada, tetapi dia menggunakan akal saja. So macam saya kata tadi, qalbu is still the point where untuk mengenal Tuhan. Akal dia boleh hanya setakat untuk satisfaction of the jasad saja. Saya rasa untuk lebih itu you need to go to qalbu, qalbu yang Prof. Rohana sebutkan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih semua yang berpartisipasi dalam perbincangan kita pada malam ini. Alhamdulillah kita dapat komentar-komentar dan pandangan-pandangan yang bernas, semuanya daripada kalangan penggerak-penggerak pendidikan di negara kita, insyaAllah, dan juga dalam jemaah kita lah. Baik, saya rasa kita pun dah tiba di hujung waktu di usrah kita pada malam ini. InsyaAllah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua yang hadir pada malam ini di ruangan Zoom ataupun yang sedang menonton di Facebook ataupun YouTube Wat TV. Saya mewakili Kluster Sains dan Bangunan Mampan Abdul Rahim Nabim. Mohon maaf jika ada salah dan silap. InsyaAllah moga-moga kita dapat manfaat pada malam ini dan kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan, pada hari Isnin malam Selasa, insyaAllah. Dia ini jika ada yang berminat untuk membeli buku tulisan Prof, boleh, ini maklumatnya. Saya bagi ruang sebentar untuk mana yang nak salin ke nombor apa, screenshot orang kata sekarang ni, tangkap layar. Baik, insyaAllah jika tiada apa-apa lagi, kita boleh tangguhkan dululah. Kita tangguh dulu usrah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua.